Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga. So, macam biasalah, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya sebab saya tak boleh bercakap kuat. Share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya, Regi Jesse Rita Odin. So, maaf ya, lewat hari ini saya buat live. Saya akan buat 2 live. Mungkin satu lagi pukul 6 lebih ke 8 lebih ke ya. So, live ini saya harap anda dengar baik-baik, khususnya jika anda penyokong Perikatan Nasional. Okay? Namun saya buka kepada semualah, PH ke, Perikatan ke, nak dengar ke. So, ada satu soalan menarik dan juga ada satu artikel menarik yang saya nak ulas bersama ya. So, soalannya mudah. Saudara RJR sudah tentu tahu rasa tidak puas hati terhadap kepimpinan Anwar sudah meningkat ya. Makin meningkat. Bolehkah Anwar digulingkan? Okey, itu soalannya. Okey. Dan artikel yang saya ingin longgok bersama untuk ulas ialah artikel dari Bebas News yang merupakan artikel it's an opinion piece ya, pendapat ya, oleh Ghaffar Muhammad. So Ghaffar Muhammad ini adalah pengerusi Advisory Council Pro-Wajah ya, Pro-Wajah. So artikel Bebas News ni bertajuk A New Hope for Malaysia, Leadership with Faith, Bersatu and PN Putting the Nation First. Dan kalau awak baca ni, dia memang puji tahap melangit lah, bersatu ya. Okey, so saya ingin longgok bersama. Nah, untuk menjawab soalan ni, bagi mereka yang dah lama bersama saya, awak tahu saya dah ulas secara berperingkat banyak perkara berhubung masa depan Perikatan Nasional. Apa yang saya lihat akan menjadi realiti selepas PRU 16 dan PRU 17 ya, apa yang harus dilakukan oleh Perikatan Nasional untuk menang pilihan raya. Mengapa saya kata sukar bagi Perikatan Nasional menang pilihan raya jika tidak berubah? Semua tu dalam banyak live saya dah buat. So untuk merungkainya dalam satu live ni mustahil. Tetapi saya beri poin-poin utama yang menjawab soalan rasa tidak puas hati sudah meningkat, jadi boleh tak Anwar digulingkan, dan pujian melangit yang diberikan oleh Ghaffar Muhammad akan saya ulas ya. Now, mula-mula awak perlu faham satu perkara. Untuk live ini saya pilih beberapa poin untuk menjelaskan naratif saya ya. Kita mulakan dengan sokongan Melayu Islam. Sokongan Melayu Islam bertambah kepada Perikatan Nasional selepas pada PRU 15 ya. Pada PRU 15 sokongan Perikatan Nasional di kalangan orang Melayu meningkat. Okey. Dan di situ orang kata ada gelombang biru hijau atau gelombang hijau lah ya, kalau ikut definisi DAP. Okey. Now, gelombang yang berlaku ini bukannya disebabkan satu kehebatan strategi semata-mata ya. Memang ada pakar strategi dalam Perikatan Nasional yang telah menyumbang kepada peningkatan itu, tetapi ia berlaku secara organik. Maknanya ia berlaku secara semula jadi. Ini bukan faktor Najib, ini bukan faktor Zahid, ini bukan faktor sesiapa. Ini faktor semula jadi. Mungkin Zahid telah mempercepatkannya, Najib telah mempercepatkannya, tetapi secara am, sejak khususnya ya, sejak PRU 1990 sudah mula peningkatan dalam penolakan terhadap UMNO semenjak 1990. Dan apa yang menarik ialah ini dia ya,
garis ini adalah 1990. Okey. Ini carta UMNO, ya, penyusutan dia, dan ini carta PAS, peningkatan dia. Apa yang menarik ialah apabila bermula pengunduran orang Melayu daripada UMNO dan berlaku peningkatan sokongan Melayu terhadap PAS, ia berlaku ketika PAS mula belajar bentuk gabungan-gabungan. Ya, dia bentuk gabungan lah, semangat lah. Kemudian dia bentuk gabungan dengan yang inilah. Kemudian dia bentuk gabungan dengan yang itulah. Bila sahaja dia berada dalam gabungan, Melayu terujar untuk sokong PAS. Itu realitinya. Okey? Itu realitinya. Dan saya rasa PAS pun sudah sedar benda ini. Dan bila berlaku penolakan terhadap parti UMNO sejak 90-an dan terus menolak. Ini bukan lagi faktor pemimpin ke faktor semasa. Ini memang orang tolak parti UMNO. Maknanya nama UMNO sudah busuk. Dikaitkan dengan banyak skandal sejak berdekad lamanya. Okey? So nama UMNO sudah busuk, orang cari landasan baru. Nah, oleh kerana PAS hanya mentadbir beberapa bulan bersama Muhyiddin, jadi PAS masih terselamat daripada nama dia busuk. Okey? Alright. So PAS ni masih dalam keadaan selamat, dia jadi tumpuan orang Melayu. Ini terbukti pada PRN 6 negeri. Pada PRN 6 negeri, ia menjadi ujian sama ada gelombang hijau yang wujud pada PRU 15 boleh dikekalkan atau tidak. Dan pada PRN 6 negeri, kita dapati memang kekal, malah meningkat sedikit. Di mana sokongan Melayu Islam terhadap PAS menyebabkan kalau dulu PH campur barisan pegang 60% jumlah kerusi dalam 6 negeri, tiba-tiba PAS campur bersatu atau perikatan pegang 60% kerusi. Ya. So, trend PRU 15 berterusan di PRN 6 negeri. Maknanya PAS ini masih image dia bagus. Adakah bersatu image dia bagus? Well, ketua bersatu adalah orang UMNO, bekas UMNO. Bersatu ni banyak dikaitkan pemimpin-pemimpin dia dengan UMNO. So, bersatu mendapat manfaat dari PAS. Bukannya PAS dapat manfaat dari bersatu. Namun, keberadaan bersatu dalam Perikatan Nasional dalam satu gabungan bersama PAS mengujar orang Melayu, jadi PAS pun dapat keuntungan di situ sikit, bersatu pun dapat keuntungan di situ sikit. Saya dah beritahu, setiap kali PAS duduk dalam gabungan, sokongan terhadap dia meningkat. Now, ada orang mungkin beritahu saya, kalau Regi kata dari tahun 1990 sokongan Melayu terhadap UMNO berkurang, mengapa ada pilihan raya dia meningkat? Sebab persempadanan semula. Setiap kali berlaku peningkatan, awak kaji tahun itu berlaku persempadanan semula. Ya, ini yang tinggi ni faktor Pak Lah, itu kita boleh abaikan. Tetapi bila Najib, ya, 2008 bila Najib berhenti buat persempadanan semula, awak tengok UMNO turun. Faham tak? Okey. So, penolakan ni adalah penolakan semula jadi. Dan dilihat semakin golongan veteran ada yang meninggal, ya, dan golongan muda golongan muda ni tak suka UMNO. So, ini adalah semula jadi. Okey. So, adakah Melayu akan tolak UMNO pada PRU 16? Okey. Saya rasa ya, akan ada lebih banyak penolakan sebab trend dia golongan muda tolak UMNO, golongan tua ni ada yang akan meninggal. Okey? Alright. Bukan saya suka kata ada yang akan meninggal, tapi itu hakikatnya lah. Okey. Sekarang ni cerita dia PRU 16 awal atau lambat? Saya berpendapat PRU 16 akan diawalkan mungkin
berkemungkinan besar tahun depan atau selewat-lewatnya 2026 sebelum persepadanan semula. Jadi mengapa saya cerita itu, mengapa saya berpendapat begitu, awak perlu scroll ke bawah dan rujuk live-live saya yang lepas. Awak cari tajuk yang bila awak lihat tajuk tu awak akan tahu, ya. Saya nak ulang di sini, live ni boleh sampai 4 jam. Okey. So sekarang kita lihat PRU 16 berlaku sebelum persepadanan semula dan PRU 16 berlaku selepas persepadanan semula. So saya jangka PRU 16 akan diadakan tahun depan ataupun selewat-lewatnya 2026. Awal 2026. Now, adakah sokongan Melayu akan kembali kepada UMNO? I don't think so. Okay? Dalam keadaan UMNO setia kepada perjuangan dia terhadap agama, bangsa dan negara, dah berdekad lamanya dia mengalami penyusutan sebab semula jadi Melayu golongan muda tolak UMNO. Kini tambah pula dalam zaman UMNO bekerjasama dengan DAP, saya rasa penolakan bersihnya akan bertambah. Okay. So dari sudut itu UMNO is in trouble. Okay. Daripada 26 kerusi dia akan jatuh kepada 10 kerusi kalau ikut logik itu. Okey. Tapi saya dah jelaskan sebab itu UMNO bersama Pakatan Harapan. Mereka berfikiran jauh, Zahid berfikiran jauh dan strategi memang hebat. Dengan kerjasama menerusi kerjasama UMNO dengan PH, jika UMNO berjaya pecahkan benteng pemisah antara pengundi tradisi dia dengan pengundi tradisi PH iaitu Cina, maka UMNO akan dapat kembali sokongan Cina. Dan oleh kerana ada MCA dalam Barisan Nasional, maka MCA akan dapat kembali sedikit sebanyak sokongan Cina. Itu yang Zahid mahu. Sebab Zahid faham hakikat bahawa penolakan terhadap UMNO meningkat. Jadi untuk beri gambaran bahawa orang dah makin terima UMNO, perlu ada sokongan Cina. Untuk dapatkan sokongan Cina, perlu pecahkan benteng pemisah antara pengundi tradisi UMNO dan pengundi tradisi PH. So, misi pertama Zahid, saya berpendapat adalah untuk dapatkan kembali sokongan Cina. Adakah dia berjaya? Mula-mula tak berjaya. Pilihan raya 6 negeri tak boleh. Orang PH tak mahu sokong calon UMNO. PRK orang PH tak mahu sokong calon UMNO. Kemudian di mahkota, mereka berkempen sebagai jentera perpaduan. Tidak ada jentera barisan, tidak ada jentera pakatan, dia jentera perpaduan. Dan buat pertama kali DAP dan MCA dilihat berkempen bertungkus lumus di mahkota. Apa yang terjadi? Orang Cina teruja. Sekarang kuasa Cina lebih besar, suara Cina lebih besar, lebih ni. Dia teruja. Bila dia teruja, tiba-tiba benteng pemisah antara penyokong tradisi UMNO dan penyokong tradisi PH dipecahkan. Yang kita tidak jangka akan berlaku, telah berlaku. Dan akhirnya Cina PH seketui yang pada 2022 menyokong PH, mereka telah menyokong UMNO. Sokongan Melayu terhadap UMNO tidak berubah. Sokongan Melayu terhadap Perikatan tidak berubah. Ya, tetapi seketui yang sokong PH pada 2022 telah menyokong calon UMNO. Maka benteng itu sudah pecah dan ini menandakan juga Cina sudah terpengaruh dan MCA dapat manfaat daripada itu. Okey. Bila benteng ini pecah, so pada PRU 16, ya, jika UMNO menumpukan jentera-jentera dia kepada kerusi-kerusi target yang penting, okey, kalau majoriti dah besar, mereka hilang sokongan Melayu, majoriti akan menyusut. Tapi tak kalahlah, mereka tak bimbang. Tapi mereka akan fokus kepada kerusi-kerusi target di mana dijangkakan sama ada UMNO menang tipis atau kalah tipis. Okey? Dan di kerusi-kerusi itu, walaupun sokongan Melayu merosot, tetapi dengan adanya sokongan tambahan Cina, mereka boleh menang. Jadi, kalau dulu tadi saya kata pada PRU 16 disebabkan sokongan Melayu merosot, UMNO akan jatuh dari 26 kepada 10. Sekarang dengan berjaya dipecahkan benteng ini,
UMNO boleh naik dari 26 kepada mungkin 32, 33. Kalau PRU 16 berlaku lagi lama, lagi banyak dia boleh naik. So UMNO boleh meningkat, MCA pun boleh meningkat. Mungkin Barisan Nasional dapat 10 kerusi, 8 hingga 10 kerusi tambahan kalau PRU 16 dalam masa terdekat. Now, adakah perikatan ada kekuatan itu? Setakat ini tidak ada. Dia belum berjaya pecahkan benteng pemisah antara penyokong tradisi dia dengan penyokong tradisi PH. Jadi bila perikatan tidak ada kehebatan itu, perikatan juga akan menunjukkan peningkatan. Kalau contohnya penyokong Melayu bertambah pada PRU 16 sebab tak puas hati kan, perikatan mungkin dari 74 kerusi boleh dapat 80 kerusi sebagai contoh. Tetapi kerusi itu nak datang dari mana? Kerusi itu sebahagian besarnya nak datang dari UMNO. Tetapi UMNO dia dah boleh tambah kerusi sebab dia dapat sokongan Cina. So walaupun sokongan Melayu terhadap perikatan meningkat, ya, tetapi dia kalau nak curi kerusi, dia kena curi dari UMNO. Tapi UMNO akan tetap menang kerusi-kerusi di mana majoriti dia di tempat-tempat tertentu yang perikatan mahu. Walaupun Melayu telah pergi beralih ke perikatan, tetapi jika Cina di kawasan itu cukup besar, UMNO tetap akan menang. Jadi perikatan tidak akan berjaya menang sehingga 80 ke 85 kerusi. Kalau akan berkurang, ya, maknanya mungkin perikatan kalau harap kerusi-kerusi UMNO, dia mungkin naik 3-4 kerusi ke 2-3 kerusi je. Dari 74 mungkin dapat 76-77 je. Faham? Okey. Bagaimana dengan PH? Okey. Perikatan boleh cuba curi Melayu daripada PH sebab rasa tidak puas hati meningkat. Tetapi PH ni kalau orang Melayu ni lebih kepada PKR dan amanah. Dan kerusi-kerusi yang dimenangi oleh PKR ni, majoritinya, bukan semua, tapi majoritinya majoriti besar. Jadi kalau perikatan nak curi kerusi pun, dia kena curi dari tempat-tempat yang majoriti kecil atau tipis. Boleh tak? Okey. Sekarang ni benteng pemisah antara penyokong tradisi UMNO dengan PH sudah dipecahkan. Walaupun sokongan Melayu terhadap UMNO menyusut, tetapi tetap ada. Jika Jentera Perpaduan berjaya meyakinkan penyokong UMNO untuk sokong calon PKR atau calon amanah. Okey, PKR hilang sedikit Melayu kat sana tapi dia dapat balik dari UMNO, dia kalah tak kerusi itu? Tak kalah. Jadi kesimpulannya, kalau perikatan nak tarik kerusi, memang Melayu ramai menolak. Ya, makin ramai Melayu akan beralih ke Perikatan Nasional. Memang betul, itu saya setuju. Tapi jika perikatan kalau UMNO tidak dapat sokongan Cina dan PH tidak dapat sokongan orang UMNO, maka perikatan dijangka boleh naik sampai 80 ke 85 kerusi. Dia curi dari PKR, dia curi dari Amanah, dia curi dari UMNO. Mungkin 85, mungkin 89 kerusi pun boleh. Tapi disebabkan sekarang ada risiko penyokong PH akan sokong calon UMNO dan penyokong UMNO akan sokong calon PH, keputusannya saya akan terkejut perikatan boleh naik 3-4 kerusi atau 5 kerusi. Saya rasa kalau naik pun 3-4 kerusi, ya, atau 5 kerusi maksimum. So boleh mana menang pilihan raya? Of course tak boleh. Of course tak boleh. Malah saya tak terkejut perikatan hilang lagi banyak kerusi. Sebenarnya dia hilang lagi banyak kerusi. Of course kalau UMNO meningkat, dia dapat kerusi dari mana? Dia dapat kerusi dari Bersatu. Dia dapat kerusi dari Bersatu. Okey? Sebab pesaing utama UMNO ialah Bersatu.
So tempat-tempat di mana majoriti bersatu tu lebih kurang, UMNO boleh curi. Jadi kalau UMNO meningkat, bersatu akan susut. Kalau UMNO meningkat, contohnya 6 kerusi, mungkin bersatu susut 6 kerusi, walaupun sokongan Melayu terhadap bersatu meningkat, tapi dia akan susut. So akhirnya UMNO akan meningkat. Barisan contohnya lah, MCA campur UMNO ni meningkat sampai 8 kerusi kalau PRU 16 tahun depan lah. PH mungkin meningkat 2 kerusi ke 3 kerusi, ya. Kerusi-kerusi ini datang dari mana? Majoritinya datang dari Perikatan Nasional, sebab mereka berjaya pecahkan tembok pemisah antara pengundi tradisi masing-masing. So perikatan akan drop, mungkin dari 74 dapat 68, 67. Okay? So kesimpulannya, walaupun sokongan Melayu terhadap perikatan meningkat sekalipun pada PRU 16, okay, perikatan mungkin akan mencatatkan pencapaian yang lebih buruk. Now, anggapan saya di sini adalah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan berjaya ulangi strategi mahkota ketika PRU. Saya mengaku PRU dengan PRK berbeza. Jadi mungkin benda yang saya sebut ni tak akan berlaku sebab strategi di mahkota tidak akan berjaya di peringkat pusat. Itu saya mengaku. Tetapi saya sendiri percaya ianya boleh dimantapkan. Sebab itu Zahid pergi kepada PH. Dia dah tahu orang Melayu makin tolak UMNO. Jadi untuk kekalkan kerusi, dia perlu balik sokongan orang Cina. Dia perlu perkasakan lagi MCA. Macam mana nak perkasakan MCA? Ni mereka pergi, mereka berkempen bersama, dah terbukti orang Cina boleh terima. Faham? Okey. So kalau awak faham ini, sekarang ni kesimpulannya, jika PRU 16 tahun depan perikatan tak akan bentuk kerajaan, silap-silap PH akan jadi lebih kuat. Dan confirm, saya beri jaminan, ya, kalau perikatan tidak boleh berubah, Anwar akan jadi Perdana Menteri. So maknanya artikel pendapat yang diterbitkan di Bebas News oleh penulis Ghaffar Muhammad, walaupun saya hormati pendapat dia, tapi saya tolak sebulat-bulatnya kerana ia tersasar daripada realiti. Dia menyasarkan sekarang ni sokongan Melayu terhadap perikatan adalah 85%. Ya, dia sasarkan lebih kurang 85%, dan dia kata di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin and his no nonsense PN team, mereka akan menang, ya, dan PRU. Atas dasar apa dia boleh kata menang? Ya, I think ini halusinasi, tak logik, ya, tak logik. Okey, tak impossible. Saya beritahu sekarang, impossible. Okey, UMNO akan kerjasama dengan PH, melainkan tiba-tiba Zahid kata, oh saya nak kerjasama dengan Muhyiddin, ya, itu lain. UMNO akan kerjasama dengan PH. Jika UMNO teruskan kerjasama dengan PH, impossible. Okey, impossible. Itu baru satu. Kedua, soal adakah Yang di-Pertuan Agong lah ni akan terima Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu lagi satu soal. Okey, tapi impossible. Ini khayalan. Malah kalau awak lihat penjelasan saya tadi, perikatan akan merosot jika UMNO berjaya ulangi kejayaan kempen perpaduan di mahkota di seluruh negara. So, satu matlamat Zahid telah tercapai, iaitu pecahkan benteng, supaya walaupun sokongan Melayu pergi ke perikatan, tapi dia boleh kekalkan kerusi, malah silap bulan boleh tambah kerusi. Nampak?
Begitu juga Pakatan Harapan. Pakatan Harapan pegang UMNO sebab apa? Dia dah tahu dia dah maksima. Sebenarnya Pakatan pun sedang hilang sokongan Melayu. Kita jangan kira PRU14 sebab PRU14 adalah one off. Faktor Tun Mahathir yang menyebabkan PH menang majoriti. Kita banding PRU13 dengan PRU15. Sokongan PH, sebenarnya prestasi PH menurun. 81 kerusi itu kira menurun. Mengapa menurun? Sebab orang Melayu makin ramai lari ke perikatan. Jadi sama seperti UMNO, PH tahu dia akan hilang sokongan Melayu pada PRU16. Okey? Tetapi berbanding dengan UMNO, PH ni nyawa dia lebih kepada orang Cina dengan orang India berbanding dengan orang Melayu. Okey? So memang pun sokongan Melayu terhadap PH ni adalah minoriti berbanding dengan Perikatan Nasional majoriti. Okey? So sokongan Cina dah maksima. So untuk PH naik lagi dari 81, dia perlu sokongan tambahan orang Melayu. Tapi orang Melayu lari ke Perikatan. Okey. UMNO pula dia nak sokongan Cina. Sokongan Melayu dia kecil, dia nak sokongan Cina. PH nak sokongan Melayu tambahan. Jadi dia perkahwin lah. So UMNO dapat manfaat daripada sokongan Cina supaya dia boleh kekalkan kerusi-kerusi dengan majoriti tipis dan dan juga curi kerusi daripada Bersatu menerusi sokongan Cina. PH pula walaupun sedikit Melayu dia memang tak ramai berbanding dengan Perikatan. Kalau separuh daripada dia lari kat sana, tapi tak apa, kita dapat balik daripada pengundi Melayu UMNO. Walaupun pengundi UMNO akan susut, tapi dia boleh tampung balik yang hilang. Jadi PH boleh kekal. Ya. Jadi saya berpendapat misi bersama PH dengan UMNO ni sebenarnya adalah kerjasama dan cuba sedaya upaya cari formula untuk pecahkan benteng pemisah antara pengundi tradisi masing-masing supaya UMNO boleh kekalkan kerusi yang ada dan mungkin tambah kerusi, curi kerusi dari Bersatu dan PAS dan sebagainya, dan PH boleh kekalkan prestasi atau mungkin menunjukkan peningkatan sedikit. Tapi PH kalau menunjukkan peningkatan pun sedikit sebab PH akan bergantung kepada sokongan Melayu dari UMNO. Sokongan Melayu dari UMNO makin kecil. So kalau PH dapat manfaat pun sedikit. Mungkin daripada 81 kerusi meningkat kepada contohnya 83 kerusi. Tapi UMNO yang akan dapat lebih manfaat dari PH. Mungkin tambah, kalau PRU tahun depan, tambah lagi 8 kerusi sebagai contoh. 5 hingga 8 kerusi sebagai contoh. Perikatan akan turun. Walaupun Melayu setengah sokong dia, prestasi dia akan turun. Ya? Faham tak? Okey. So PH dengan UMNO bijak. Jadi kunci dia pada PRU 16 adalah penyokong Cina. Now, kalau kita ikut pendapat Ghaffar ni, kalau kita ikut pendapat Ghaffar ni, Perikatan dah dapat 85% pada PRU 16 or something like that. Okay. So dia boleh menang besar. Betul ke? Sekarang ni yang lebih logik, yang lebih berpaksi kepada realiti ialah sokongan terhadap Perikatan Nasional di sekitar 75 hingga 80%. Itu lebih realistik bagi saya. Okey. So sekarang 75 hingga 80%. So katakan Perikatan nak bergantung kepada pengundi Melayu sahaja untuk menang PRU 16. Okey. Tak apalah, untuk tujuan perbincangan kita teliti perkara tu. Jadi kalau sekarang dah 74 kerusi, untuk nak dapatkan jauh lebih banyak kerusi sehingga Perikatan tak payah bergantung kepada UMNO, tak payah bergantung kepada PH, boleh terus pergi runding dengan Sabah dan Sarawak. Perikatan perlu dapat sekurang-kurangnya 90 kerusi lah. Okey, 90 kerusi baru dia cukup kuat, ya. Daripada 74 nak naik kepada 90. Okey, berapa peratus Melayu yang perlu beralih kepada Perikatan Nasional?
Okey, katakan 5% beralih. Okey, so sekarang saya kata sokongan terhadap perikatan antara 75 hingga 80%. So kita katakan 80% lah sekarang. So untuk nak menang 90 kerusi sebagai contoh, atau 85 kerusi sebagai contoh, nak naik 10 hingga 15 kerusi, 5% Melayu beralih kepada perikatan pada PRU 16 cukup tak? Jangan lupa 5% Melayu ni teragih kepada seluruh Semenanjung, seluruh Malaysia, Semenanjung khususnya, diagih kepada 222 kerusi. Mungkin ada kerusi yang lebih UMNO, lebih, so kita ambil 200 kerusi. So teragih antara 200 kerusi. Teragih antara 200 kerusi. Dan kita tahu kerusi-kerusi PKR ni, majoriti dia, kebanyakan kerusi, majoriti dia cukup selesa. Adakah 5% Melayu yang teragih antara 200 kerusi cukup untuk ubah keputusan di kawasan itu? Sedangkan PH, jika strategi PH dan barisan berjaya, jika apa yang dilakukan di mahkota berjaya di Semenanjung, PH akan dapat manfaat daripada penyokong Melayu UMNO, UMNO akan dapat manfaat dari penyokong Cina PH. Adakah awak fikir 5% Melayu teragih antara 200 kerusi boleh ubah keputusan? Tak boleh. Majoriti PH cukup selesa. Dan UMNO, kalau dia dapat sokongan Cina, dia akan dapat majoriti yang selesa di kerusi-kerusi yang dulu dia menang tipis. Tak boleh, tak logik. Melainkan perikatan boleh pegang semua Melayu. Semua Melayu pinggirkan UMNO, semua Melayu pinggirkan perikatan. Dia dapat macam DAP dapat. DAP pada PRU 15 dapat 95% sokongan Cina. Jadi perikatan pun dapat 90 hingga 95% sokongan Melayu. Baru kita cerita. Nah, korang yang dengar, korang fikir perikatan boleh dapat 90 hingga 95% sokongan Melayu? Tak akan tercapai. Tak akan tercapai. Saya beritahu sekarang, tak akan tercapai. Nak sampai 85% pun tanda soal. Dalam keadaan ada bantuan ini kepada pesara dan ini kepada penjawat awam, dan tak akan tercapai. Dalam keadaan pemimpin-pemimpin dia tengah bergaduh. Saya lihat perikatan sudah sampai maksimal. Golongan muda ni, Melayu muda ni adalah target kerana PRU 16 akan ditentukan oleh pengundi muda. Lebih 50% pengundi pada PRU 16 adalah 45 tahun ke bawah. Muda, ya. Dan makin muda pengundi ini, dia makin menolak politik yang hanya bertumpu kepada keagamaan atau perkauman. Dia lebih berfikiran terbuka. Dia tidak anti DAP seperti mana golongan 45 tahun ke atas, especially yang muda-muda ni, ya. Dia lebih ada maklumat berkenaan perkembangan semasa di tepi di jari dia dengan zaman internet ni. Dia lebih kepada, okey, ini kita terima hakikat ini adalah negara berbilang kaum, walaupun ini tanah Melayu tetapi penduduk dia berbilang kaum. So perlu melihat juga, ya, dari sudut masyarakat majmuk. Mereka lebih kepada, kami nak dengar apakah dasar Perikatan Nasional untuk mengatasi masalah ini, masalah itu, harga kos, harga ini. Bukan main serang sahaja. Mereka tidak kisahkan kisah-kisah DAP
keluar kenyataan beracun. Kalau awak tanya mereka, mereka memang sokong perikatan. Memang mereka tak suka DAP keluar kenyataan beracun. Tetapi mereka lebih rasional dalam pemikiran dan ramai beritahu saya juga ada kalanya PAS pun keluar kenyataan ekstrim. Dan PAS tidak menonjolkan bahawa mereka adalah untuk rakyat Malaysia. Jangan lupa, tunjang Perikatan Nasional bukannya bersatu. Tunjang Perikatan Nasional adalah PAS. Melayu bersama perikatan kerana khas PAS. Cuma sokongan terhadap perikatan juga disebabkan pengujaan kerana PAS dan bersatu bersama atas dasar penyatuan Melayu. Okey. So, mereka lebih kepada pemikiran mereka berbeza. Bukan seperti pemikiran zaman-zaman lama, zaman Hadi, zaman Muhyiddin dan sebagainya. Ya. Jadi, mereka hendak satu pembaharuan. Dan seperti perbincangan saya, setiap pilihan raya, prestasi PAS meningkat sebab golongan muda tolak UMNO dan golongan muda tarik perikatan. Jadi, awak tahu, kekuatan PAS meningkat, kekuatan perikatan meningkat sebab golongan Melayu muda. Dan awak tahu, golongan Melayu muda semakin menolak UMNO. Dan awak tahu, golongan muda adalah majoriti dalam PRU 16. Dah awak tahu semua ini, tetapi awak menonjolkan satu penampilan yang bukannya mampu menarik orang pengundi muda yang menyokong PH supaya sokong perikatan dengan kadar yang lebih tinggi daripada sekarang. Sebaliknya, awak menampilkan image yang sebenarnya orang muda ni tidak kisah. Dia tidak kisah retorik. DAP cakap macam ini, itu cakap macam tu. Anwar ada masalah, luar tabi'ilah, apalah. Mereka tak kisah semua tu. Jadi naratif awak tidak boleh mendapatkan sokongan Melayu lebih daripada semula jadi. Semula jadi memang sokongan Melayu meningkat. Tapi awak tidak boleh mengatasi lebih dari itu. Dan ini nak cerita kononnya perikatan boleh menang sebab ada 85%. So, apakah awak fikir dengan keluar artikel-artikel seperti ini atau kenyataan seperti ini, ia boleh mempengaruhi orang muda? Inilah dikatakan cara fikiran orang-orang lama. Mempengaruhi orang dengan setakat baca macam ini. It doesn't work. Tidak akan berjaya kalau dengan pengundi muda. Maknanya, perikatan tidak tahu cara untuk mendekati golongan muda, dan itulah majoriti dalam PRU 16. So, ada kegagalan strategi. So, maknanya awak tidak boleh berharap kepada pengundi Melayu semata-mata. Awak kena cuba dapatkan sokongan orang Cina. Nah, boleh tak dapat sokongan orang Cina? Boleh. Sebab mahkota dengan Sungai Bakap telah menunjukkan sudah ada rasa tidak puas hati orang Cina terhadap DAP. Berlaku boikot besar-besaran orang Cina buat kali pertama semenjak hampir 20 tahun, dan ini terbukti di mahkota dan Sungai Bakap. Kalau boikot dia 20 hingga 30% saja, kita boleh kata ini PRK tak sama dengan PRU. Tapi boikotnya melebihi 50%. Itu menunjukkan benar-benar ada rasa tidak puas hati dan mungkin sudah wujud satu jalur pengundi atas pagar Cina. Now, kalau awak ikut sejarah pengundian orang Cina, sekali dah ada atas pagar, memang mereka akan bertahan di situ untuk satu tempoh yang agak lama. Sekurang-kurangnya 10 tahun. Jadi, awak perlu cuba dapatkan pengundi atas pagar Cina itu. Tapi, kalau kita lihat penulisan, kalau kita lihat retorik pemimpin PAS, kalau kita lihat retorik pemimpin Bersatu, ianya sedikit pun tidak mampu tarik pengundi Cina. Sedikit pun. Sedikit pun tidak menunjukkan bahawa ini adalah parti untuk semua. Sedikit pun tidak selaras dengan cara pemikiran golongan muda. Kerana pengundi Cina atas pagar ni pun majoritinya golongan muda yang dah frust dengan Anwar dan DAP.
So, adakah pengundi-pengundi muda ni yang sudah terdedah dengan Hadi, sudah terdedah dengan Muhyiddin dan sudah lihat itulah cara pemikiran mereka, akan datang sokong Perikatan Nasional? Tidak. Sebab itu, di Sungai Bakap, di Mahkota, mereka duduk atas pagar dan mereka duduk di rumah. Mereka tidak mahu undi perikatan. Jadi, untuk tarik pengundi itu, apa yang perlu dibuat? Perlu kakis imej lama. Kakis imej lama macam mana? Pertama, parti itu, muka parti itu perlu diubah. Muka parti lazimnya siapa? Presiden parti. Parti perlu dijenamakan semula. Hala tuju dia, retorik dia. Ya? Kalau ada yang masih berangan-angan seperti dalam penulisan ini, bahawa kepimpinan Muhyiddin telah mantap dan kini membawa perikatan kepada jalan yang lebih ini dah kira propaganda. Mungkin propaganda dari belah Muhyiddin, saya tak tahulah. Ini propaganda. Hakikatnya, Bersatu selepas PRU 15 pun sudah dibelengui pelbagai masalah, pengkhianatan. Dan antara yang mengkhianati itu, bila ditanya, sumber-sumber dalaman beritahu ada juga sebab Muhyiddin. Mereka tak mahu Muhyiddin. So you have to face reality. Dah gagal. Dan kita lihat dua calon Bersatu di dua PRK ditolak. Dan kita lihat ada protes dari orang Melayu juga. So, mana indikator ada kejayaan dari Bersatu? Selagi Perikatan Nasional tidak mampu berdepan realiti dan berubah, okay, dia akan merosot. Dan pada PRU 16, PH akan menang lebih besar. Ini belum cerita persempadanan semula. Saya tak mau cerita persempadanan semula dalam live ni, saya sudah jelaskan dalam live terdahulu. Kalau kita masuk persempadanan semula, Bersatu bungkus terus. Saya tak tahulah ada perbincangan rahsia antara Bersatu dengan UMNO sehingga dia begitu yakin, itu saya tak tahulah. Kalau ada perbincangan rahsia dan tiba-tiba pada PRU 16 Zahid berpaling tadah dan UMNO bersama Bersatu, itu cerita lain lah. Tapi saya tak jangka benda tu akan berlaku. Dan Perikatan tengah mimpi indah. Bersatu tengah mimpi indah. Sebenarnya dah tamat. Dah hujung jalan dah. Kalau dari sudut nak mentadbir semula negara kan, Bersatu dah hujung jalan dah. Ya? So you either change the leadership, jenamakan semula. Masa dah suntuk. Terlalu suntuk. Sebab penjenamaan semula ni bukan mudah, khususnya dalam parti-parti yang dah pekat dengan pemikiran cara lama. So either change, either you all bangun, buka mata dan tekan untuk perubahan, atau berdepan realiti bahawa apa yang kita lihat sekarang adalah masa depan. Ya. Sebab mereka bijak strategi. Zahid, Anwar, mereka bijak. Mereka gagal banyak kali, especially Anwar. Dalam setiap gagalan tu mereka belajar, mereka berubah. Sekarang mantap. Perikatan ni, dia strategi dia cara lama. Nak jaga sensitivity sini, nak jaga sensitivity sana, nak ya, cara lama. Tak boleh berubah. Sampai bila Zahid bekerjasama dengan PH, alasan yang diberi bila mereka kritik Zahid pun salah sebenarnya. Mereka tak faham sebab Zahid bekerjasama. Sebabnya kita lihat di mahkota untuk dapatkan balik undi Cina. Of course, sebab kedua Zahid bekerjasama dengan PH ialah dia nak persempadanan semula. Dia nak buat tuntutan kerusi bagi UMNO. Kalau dia bersama Perikatan, dia buat tuntutan,
takkan Bersatu nak bantu Zahid besarkan pegangan undi Melayu dia, dan Bersatu nak korbankan pegangan undi Melayu dia. Ya. UMNO sudah muak dengan Bersatu. Masa UMNO bersama Bersatu dulu, bila ada PRK dan sebagainya, bila ada perundingan kerusi PRU, Bersatu tidak mahu korbankan kerusi-kerusi tertentu, tidak mahu bertolak ansur dengan UMNO. Dengan PH, UMNO boleh demand. PH boleh sahaja bantu pecahkan kawasan-kawasan Bersatu kepada kawasan-kawasan yang lebih kecil, supaya UMNO boleh bertanding di situ, dan tambah dengan sokongan Cina, UMNO boleh rampas banyak kerusi Bersatu dan kembangkan sayap dia lepas persepadan semula. Ya. So, saya nasihatkan, sama ada pemimpin Bersatu ke, orang-orang yang mungkin pro Bersatu ke, atau penulis-penulis yang berkait dengan Muhyiddin ke, berhentilah bermimpi di siang hari, berdepan realiti, jangan bohongi penyokong. Saya bukan merujuk kepada penulis ini, saya tak kata dia bohong ke apa. Ini pendapat dia, saya hormati pendapat dia. Tetapi sebagai pembaca, saya nampak, saya merasakan kandungan bersifat propaganda. Mungkin dia tak sengaja, mungkin dia betul-betul percaya apa yang dia katakan, tapi bagi saya sebagai pembaca, ia bersifat propaganda. Tak ada logik di sebalik. Ya. So, kepimpinan berubah atau tutup buku. Okey? Tak payah nak buat task force ni, kami ada jentera baru sekarang, kami nak pergi kat luar buat apa? Naratif sama. Ya. Bersatu dah di penghujung jalan. Kalau ikut hala tuju yang ada sekarang kan, penghujung jalan. Mereka tak ada kemampuan, perikatan setakat yang saya lihat tak ada kemampuan untuk atasi cara berfikir orang-orang PH dan barisan. Dan mereka akhirnya akan terima pada. So, ubah atau tutup buku. Baik, ada orang minta saya juga untuk ulas berkenaan dengan belanjawan, yang itu pagi ya. So, sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.